Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan banyak-banyak syukuran kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan hidayah Allah dan petunjuknya lah kita dapat bersama dengan para jamaatul muslimin menghidupkan rumah-rumah Allah di malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini. Perbincangan kita ataupun tazkirah kita pada malam ini iaitulah tentang suasana ataupun orang panggil view rumah seorang muslim di bulan Ramadan, apa yang sepatutnya kita lakukan dan bagaimana keadaan yang sepatutnya ada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 109, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Artinya, apakah asas yang dibina binaannya di atas dasar takwa, takutkan Allah Ta'ala dan keridaan Allah Ta'ala itu lebih baik, ataupun satu perkara yang diasaskan di atas jurang neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini memberi satu suntikan ataupun sentuhan kepada kita tentang bagaimana membina sebuah rumah Islam yang dibina asasnya di atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla, di mana bermula daripada seorang muslim memilih calon isteri untuk berkahwin. Biarlah dia pilih seorang salihah, seorang muslimah yang bakal menjadi ibu kepada rumahnya, menjadi ibu kepada anak-anak yang akan dilahirkan insya-Allah. Demikian juga seorang perempuan yang sepatutnya dia pilih suaminya, bakal suami, seorang laki-laki yang baik, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau rumah diasaskan di atas dasar ini, barulah kita nampak rumah itu dia panggil rumah orang yang bertakwa. Bila rumah orang yang bertakwa, maka di dalamnya dipenuhi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kadang-kadang kita bimbang, muslimin dan muslimat yang duduk di masjid ini bersama dengan kita, para malaikatul kiram, malaikat-malaikat rahmat yang datang bersama kita. Tapi apakah persahabatan kita dengan mereka ini boleh kita bawa balik ke rumah ataupun tidak? Itu menjadi persoalan. Kadang-kadang malaikat ikut sekali dengan kita. Sampai rumah, tak boleh masuk dalam rumah kawan saya ni. Nak masuk macam mana? Rumah dia penuh dengan patung-patung, dengan gambar-gambar. Rumah dia penuh saat pagi sampai gelap dengan bunyi-bunyian muzik-muzik yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka rumah ini tidak diberkati oleh Allah. Maka kita nampak kepincangan berada dalam rumah tersebut. Sama ada kita duduk dalam rumah ni macam tak selesa. Balik rumah tu tempat singgah tumpangan, tukar pakaian, tukar baju, keluar entah pergi ke mana. Sebab kita tidak menyediakan tempat turunnya rahmat Allah Ta'ala dalam rumah kita. Maka di sana tidak ada ketenangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan apabila seorang itu telah berumah tangga, maka apa yang patut ada dalam rumah kita, iaitulah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayat ini kata di para sahabat,
Bila kamu dengar Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, maka bukalah telinga kamu, buka dada kamu, kerana di sana pasti ada arahan yang akan diberitahu kepada kamu, ataupun ada larangan yang patut kamu tinggalkan. Dalam ayat ini Tuhan nak kata apa? Qu anfusakum. Itu asas yang pertama sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, jagalah diri kamu. Artinya kita yang pertama sekali nak selamat kita atas dunia ini dan di akhirat, iaitulah kita selamatkan diri kita. Kemudian wa ahlikum, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu. Nara, daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu-batu, ila akhiril ayat. Maka dalam ayat ini menjelaskan kepada kita al-bait, rumah seorang itu adalah amanah dan tanggungjawab. Bukan sakat kita boleh beli rumah 10 bilik, 5 bilik. Nak beli rumah pun kadang-kadang tak tanya khabar dah. Sistem yang kita beli itu halal ke haram? Serupa ya. Bank mana-mana apa sama, bank belakang lah. Di antara perbankan yang ada panel syariah yang meluluskan, berbeza dengan yang kita beli dengan APEC, dengan Cina, entah mari daripada mana, daripada bank-bank yang konvensional ataupun dia sebut dengan nama bank kafir. Perbezaan. Kan hak ni ada riba. Yang bank Islam ni mungkin kita nampak macam agak mahal sikit, tapi dia tak beranak. Itu perbezaan yang sangat ketara. Kalau kita ambil yang riba, bermakna rumah yang kita nak asah, yang kita nak duduk siang dan malam, di situlah tempat kita nak duduk, di situlah tempat kita nak berehat, di situ juga kita kadang-kadang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kita duduk di atas jurang neraka kerana kita beli dalam keadaan yang tidak diizinkan oleh syarak. Maka rumah yang kita bina amanah. Isteri yang kita bawa balik ke rumah adalah amanah, dan anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah merupakan amanah. Dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu, bapa, suami adalah merupakan pengembala. Orang yang bertanggungjawab menjaga orang-orang di bawah tanggungjawabnya, dan kamu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang rakyat yang ada di bawah tanggungjawab kita. Maka para jemaah sekalian, apa tanggungjawab kita lebih-lebih lagi di bulan Ramadan? Bila kita duduk di bulan Ramadan, bulan yang diberkati, yang syaitan-syaitan yang telah dibelenggu, tetapi kadang-kadang kita nampak tidak ada perbezaan rumah kita dalam Ramadan dengan luar Ramadan. Iaitulah yang pertama sekali, kita kena hidupkan suasana kita dan anak-anak kita salat. Yang terafdalnya kita bawa mereka ke masjid. Bila bawa anak-anak ke masjid, kena jaga. Jangan biar dia duduk main air, duduk main hujan kat luar tu. Anak kita. Tak ada orang lain nak jaga dah di tempat ni. Jadi kita bawa masuk, duduk sekali dengan kita di sini, biar mereka juga melakukan ibadat, belajar salat. Kalau salat tarawih, kalau kita salat fardu, maka menjadi tanggungjawab ibu bapa jaga anak-anak kita daripada salat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, perintah kepada kita, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi orang-orang yang salah, ya'muru ahlahu bis salah, menyuruh, mengarahkan anak-anaknya supaya jaga salat dan mengeluarkan zakat, maka dia diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Maryam ayat 55. Maka di antara perkara yang menjadi asas, yang sangat-sangat penting pada ciri-ciri rumah seorang Muslim, iaitulah bapa yang cerdik, bapa yang bertanggungjawab, dan ibu yang mukminah, yang beriman, yang kedua-duanya bapa dan ibu bertanggungjawab mendidik anak-anak kita. Allah SWT perintah dalam ayat surah An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah Ta'ala mengarahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada ahli-ahlinya. Jadi kata ulama tafsir, di antara amanah yang besar yang kita wajib kita kena jaga, iaitulah amanah menjaga rumah tangga kita daripada diceroboh dengan perkara-perkara mungkar dan maksiat. Islahul bait, baik pulih rumah tangga kita. Bukan sakat baik pulih daripada tirih kena hujan, bukan sakat baik pulih daripada benda-benda keburukan yang telah berlaku, tetapi baik pulih di sini iaitulah baik pulih dari sudut suasana dan keadaan rumah kita. Maka rumah seorang Muslim yang hidup di bulan Ramadan ini, biar ada dalam rumah kita zikrun, ada zikir. Biar ada dalam rumah kita tilawah, bunyi juga baca Quran, paginya ada, tengah harinya ada, malamnya ada. Dan biarlah dalam rumah kita tu ada juga kita salat, umpamanya salat sunat duha, salat sunat witir,
salat sunat tahajud dan lain-lain salat yang kita ada, maka itu dia panggil suasana yang kita nak lihat apabila kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Rumah seorang muslim juga yang hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada pembaziran yang berlaku yang kita lihat hari ini, masya-Allah, di antara bazar dengan bazir, lebih kurang ya ayat dia. Ada orang kata bazar Ramadan, ada juga orang baca bazir Ramadan kerana terlalu banyak beli barang sampai tak habis nak makan. Dan rumah seorang muslim ini di antara kelonggaran yang berlaku hari ini banyak sangat. Kepincangan yang berlaku iaitulah tentang pakaian anak-anak kita. Kita tengok kadang-kadang anak kita bawa mari masjid ni, subhanallah, atasnya kain telekung, bawahnya seluar ketat ataupun pakaian-pakaian yang tidak patuh syariat. Mana waktu pakai kain telekung tu comel lah nampak, tapi kalau buka kain telekung dia, buka kain kana dia, apa jadi? Nampak sangat. Perbezaan anak kita dengan anak-anak orang bukan Islam tidak ada perbezaan kecuali nama, kecuali rupa, kecuali kad pengenalan yang tulis anak kita ni sebagai beragama Islam. Para jemaah sekalian, menjadi kewajipan ibu bapa, perhati anak-anak kita dia pakai apa dia. Terutama sekali anak-anak perempuan, nak keluar daripada rumah biar tutup aurat. Ini tanggungjawab tuan-tuan. Amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita di bulan Ramadan dan luar Ramadan. Patutnya isu pakaian anak-anak ini menjadi satu tanggungjawab yang besar. Kita tengok hari ni, mak dia pun sama dengan anak juga. Badi pakai baju tukar saiz belaka. Pakai baju adik, mak pakai baju anak, ketak. Atau pakai baju tak cukup benar, cari sana sini. Ataupun pakaian-pakaian yang memang tidak patut, tidak diluluskan oleh syariat Islam. Maka ini semua perbuatan-perbuatan mungkar yang mengundang laknat Allah SWT ke atas bapa, ke atas suami. Dan mereka ini mungkin termasuk dalam golongan dayus, orang-orang yang tengok keluarga dia melakukan maksiat. Apakah tidak maksiat kita membiarkan anak-anak kita membiarkan keluarga kita berkeluar daripada rumah dengan tidak tutup aurat? Maka ini satu maksiat yang besar yang menjadi kewajipan kepada kita mengislahul buyut, betulkan rumah kita dengan keadaan yang sedemikian itu. Para jemaah sekalian, orang-orang Islam, marilah kita bersifat dengan sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak malu nak lakukan maksiat. Kita rasa malu kepada Allah bila orang lain duduk ibadat dalam bulan Ramadan, kita masih lagi leka, lalai, pergi masjid sembahyang solat berjemaah pun tak pergi juga. Yang pergi masjid solat tarawih pun tak habis juga. Yang tak pergi apa lagi nak kata, yang pergi pun apa kita nak buat. Maka biarlah kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya ayuhan nas istahyu minallahi haqqal haya. Ini ni. Nabi kata, "Hei manusia, malulah kamu kepada Allah Taala dengan sebenar-benar perasaan malu." Apa yang kita nak malu? Wal istihya'u minallahi haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Dengar. Sifat seorang yang malu sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali dia jaga kepala dia dan isi kandungannya daripada menderhakai Allah. Dalam kepala kita ni jangan duk mikir benda-benda karu. Nak buat maksiat, nak menipu orang, nak buat benda tu, nak buat benda ni. Dalam kepala kita biarlah kita mikir, bagaimana aku nak mati dalam keadaan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau aku mati, aku duduk dan boleh bawa ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana aku nak menyelamatkan diri daripada segala bala bencana yang akan menimpa bagi orang-orang yang tidak patuh pada syariat. Yang kedua, wal batna wa ma hawa. Yang ketiga, orang yang malu pada Allah Ta'ala, orang yang jaga perutnya dan isi kandungan yang kita nak masuk dalam perut. Biarlah kita pastikan benda itu halal dan bukan benda haram. Halal dengan haram di sini para jemaah, bukan ada logo halal, ada cok halal dekat macam kita nak minum air ni. Halal ni bermula daripada duit yang kita nak beli. Ni kalau air logo halal 100 logo ada pun, kalau duit yang kita beli itu duit rasuah, duit riba, duit tipu orang, maka dia juga menjadi satu benda yang haram. Ini yang kita kena sedar. Wal tazkuril mauta wal bila. Kata Nabi, hendaklah kamu ingat, orang yang malu pada Allah Ta'ala ni orang yang banyak menyebut mati dan menyebut kesusahan lepas daripada mati. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa dia nak pada akhirat, dia meninggalkan segala perhiasan yang menjadi tipu daya dunia ini. Para jemaah sekalian, inilah yang kita rasa yang patut kita baiki di saat kita berada bulan Ramadan ini. Islahul buyut, baiki rumah kita. Yang pertama, biarlah suasana dalam rumah mengikut suasana Islam. Kalau ada gambar-gambar patung-patung, hapuskan.
gambar-gambar yang ada kat dinding, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, pemain-pemain bola yang bukan Islam, yang tidak tutup aurat, hapuskan. Apa saja majalah-majalah yang berunsur lucah ataupun gambar-gambar penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon itu campur dalam tong sampah. Ini membersihkan rumah kita daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kemudian kita hidup dalam rumah kita tu biarlah ada dalam rumah kita suasana Islam, iaitulah biar bunyi baca Quran, biar bunyi orang duduk zikir, biar ada orang salat di rumah tu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT bagi taufik hidayah kepada kita. Termasuklah kita ni di kalangan orang yang ihya Ramadan, iaitulah orang yang membina keluarganya, membina Ramadan bersama dengan Ramadan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah dan kita mati dalam keadaan Allah SWT redha kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.